Jadi ketika kedua-dua pihak tadi memahami fiqh muwatin ini dengan baik, mengambil akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjadi pemimpin kepada rakyat, melihat apa yang ditunjukkan oleh khulafa ar-rasyidin dan menunjukkan tunjuk tauladan kepada rakyatnya dan seumpama dengannya, maka insya-Allah fiqh muwatin ini ataupun fiqh muwatanah ataupun fiqh watan ini akan dapat difahami dengan baik oleh rakyat. Maka ini tidak akan boleh dilakukan oleh satu pihak sahaja. Jadi perbincangan fiqh muwatin ini bukan hanya untuk rakyat saja. Pemimpin pun kena dengar juga sebenarnya. Saya muliakan lagi, saya hormati saudara pengurusi majlis. Saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Bashir Al-Azhari, hafizahullah, para guru, para asatizah, para hadirin muslimin dan muslimat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama tuan-tuan dan kedudukan tuan-tuan semua, tanpa mengurangkan sedikit pun penghormatan saya terhadap semua yang hadir. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini berkumpul di dewan ini untuk bicaraan tajuk yang saya kira sangat penting. Dan semoga dengan apa yang kita bahaskan pada hari ini insya-Allah akan membuka pemikiran kita dan kefahaman kita terhadap fiqhul watan, ataupun disebut dengan fiqhul watan wal muwatanah, yang telah dibahaskan oleh para ulama zaman berzaman, dan ini ditumpukan khususnya oleh pihak Yadim pada tahun ini untuk perbicaraan berkenaan dengan fiqhul watan ini bagi memperjelaskan. Baik, jadi tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini adalah berkaitan dengan bagaimana penghayatan terhadap al-Islam, al-iman dan al-ihsan, atau iman, Islam dan ihsan terhadap fiqhul watan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya masuk kepada berkaitan di antara ketiga-tiga ilmu ataupun ketiga-tiga bidang dalam Islam yang paling utuh ataupun disebut sebagai core ataupun akar utama kepada Islam yang berkait dengan hubbul watan ataupun berkaitan dengan fiqhul watan, maka kita kena faham dulu, dan seperti yang disedia maklum oleh semua pihak, bahawa Islam ini kalau kita garis dasarkan, dia terbahagi kepada tiga elemen yang paling utama, iaitu akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah at-tazkiyah ataupun dalam ilmu tasawuf. Dan akidah adalah berkait dengan ilmu yang membicarakan tentang iman kepada Allah dan yang seumpama dengannya, iman kepada nabi-nabi, para rasul, dan beriman kepada perkara sam'iyat yang dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah atau dalam ilmu tauhid, yang membicarakan ketiga-tiga bab tersebut: bab ketuhanan, bab kenabian, dan bab perkara-perkara ghaib yang kita dapatkan daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada Al-Quranul Karim. Dan yang kedua adalah yang berkait dengan ilmu syariah, atau dengan bahasa yang lebih ringkas, yakni ahkam al-amaliyah. Ini hukum hakam amaliyah yang diamalkan oleh setiap individu muslim. Dan kemudian yang ketiga yang berkait dengan at-tasawuf ataupun dalam ilmu tazkiyah, iaitu yang berkait dengan at-taqalli wa at-tahalli, iaitu yang berkait dengan pembersihan dan juga perhiasan pada tubuh atau pada batin seseorang hamba tersebut untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tiga konsep ini, tiga dasar ini disebutkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang disebut sebagai ummul hadis, yaitu hadis Sayyiduna Jibril alaihi salam, ketika Sayyiduna Jibril datang
bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan surah sebagai muta'allim, tapi hakikahnya adalah sebagai muallim. Jadi datang sebagai bentuk seorang muta'allim, seorang pelajar, tetapi membawa misi sebagai pengajar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau bukan pengajar kepada Rasulullah. Karena buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada akhir hadis, Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar selepas 3 hari majlis tersebut berlaku, maka Sayyidina Rasul bertanya, adakah kamu tahu wahai Umar siapa yang datang tersebut? Atadri manis sa'il? Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Sayyidina Rasul, hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itu adalah Sayyidina Jibril. Beliau datang untuk mengajarkan kalian, bukan aku. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Jadi maknanya Sayyidina Jibril mengajarkan kepada umat, bukan mengajar kepada Nabi SAW. Walaupun sebahagian di kalangan guru ada yang menyebutkan kata Sayyidina Jibril adalah guru kepada Rasul SAW ala sabilil majaz. Nah, bukan ala sabilil haqiqah. Karena haqiqahnya yang mengajarkan Nabi adalah Allah Azza wa Jalla, dan ini dijelaskan sendiri oleh baginda Rasul, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan aku adalah Allah. Sayyidina Jibril sendiri di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sudut kedudukan dan ketinggian. Baginda Nabi lebih tinggi daripada Sayyidina Jibril. Tapi tidaklah menafikan al-mafdul ahyanan lahu maizah. Oh, yang bawah lagi kedudukannya mungkin ada kedudukan yang tidak ada pada fadil, boleh jadi. Maka kalau itu dengan sudut tersebut boleh kita katakan sebagai seperti peristiwa Sayyidina Khadir alaihi salam dengan Nabi Allah Musa. Pada sudut afdaliyah, Sayyidina Musa lebih afdal daripada Nabi Allah Khadir. Tetapi pada sudut maizah yang Allah Ta'ala berikan, maka diberikan oleh Allah pada satu masa Nabi Allah Khidir memberikan panduan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Tapi para ulama mengeluarkan kaedah al-mayyizah la taqtadi al-afdaliyah. Nah, al-mayyizah la taqtadi al-afdaliyah. Yani kelebihan atau keistimewaan tertentu itu tidaklah menunjukkan kepada kemuliaannya melebihi yang dilebihkannya tadi. Tamam. Jadi dalam hadis tadi dibahas secara terperinci tentang dasar. Apakah dasar Islam? Apakah dasar iman, dan apakah maksud bagi at-tazkiyah, iaitu ihsan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita bahas berkenaan dengan Islam, al-iman, iman telah kita sebutkan tadi, dan kita telah bahaskan tentang masalah berkaitan dengan tazkiyah, yaitu berkaitan dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan ianya membawa kepada tazkiyah, iaitu membawa kepada at-tahalli wa taqalli atau taqalli wa tahalli thumma tajalli. Sebenarnya bermula dengan taqalli, yakni membersihkan diri, kemudian tahalli, kemudian menghiaskan diri, kemudian tajalli. Jadi mendapatkan tajalli dengan Rabbul Jalil Allah Azza wa Jalla. Perbahasan kita di sini yang lebih rinci ataupun yang lebih hampir perbahasan kita berkenaan dengan hubul watan. Hubul watan ini pada sudut yang mana satu? Pada sudut perbahasan dalam ilmu yang mana? Hubul watan kalau diperhatikan dengan satu sudut, kalau kita perhati dalam ilmu ahkam syar'iyah, dalam hukum syarak. Hukum syarak ini kalau diringkaskan dengan makna ahkam asy-syar'iyyah atau ahkam al-amaliyah, hukum hakam amali. Dan hukum hakam amali terbahagi dalam fiqh, terbahagi kepada 2 bahagian. Tidak, 2 bahagian dalam kitab fiqh. Kita akan bagi pada 2 bahagian, iaitu ahkam al-ibadah, yang kedua ahkam al-muamalah. Betul? Tidak ada 2? Apa tak setuju ni? Tak ada jawapan. Betul tidak ada 2? Ahkam ibadah dengan ahkam muamalah. Karena ahkam muamalah yang dimaksudkan oleh saya tadi adalah dengan makna ghair ibadah, yang selain daripada ibadah. Ini kalau kita baca kitab-kitab turas, kita akan jumpa istilah ni.
Kalau buka lagi kitab-kitab turas para alim ulama, jangan terkejut, jangan duk pergi kata kitab ni mungkin terjatuh. Dia tak sebut satu lagi ahkam berkenaan dengan munakahah. Dia tak sebut ahkam berkenaan dengan muamalah. Nah, ahkam jinayah, dia tak sebut. Tak. Dimaksudkan oleh para fuqaha dengan hukum hakam ni terbahagi kepada dua. Ini hukum hakam ibadah dengan muamalah, iaitu dengan makna muamalah tadi ialah ghair ibadah. Yang selain daripada ibadah, maka kesemuanya masuk dalam muamalah. Tamam? Jadi itu ringkasan kepada perbahagian hukum. Perincinya bagi kepada hukum ibadah, bagi kepada hukum munakahah, bagi kepada hukum muamalah maliyah, dan terbahagi kepada hukum berkenaan dengan jinayah. Tapi tiga tadi kalau dirangkumkan, itu semuanya masuk di bawah ahkam al-muamalah. Baik, ahkam muamalah. Baik, kalau ahkam ibadah, apa yang kita bincangkan dalam ilmu watan ini ataupun berkenaan dengan fiqhul watan, ianya tidak termasuk dalam ahkamu al-ibadah. Dengan makna ibadah mahdah. Dengan maksud solat, zakat, haji, puasa dan seumpama dengannya yang dibahagikan dalam kitab-kitab fiqh. Sebaliknya ia termasuk dalam hukum hakam muamalah. Jadi hukumnya termasuk dalam fiqh ketatanegaraan ataupun masuk dalam fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah atau fiqh politik, ataupun dengan makna yang lebih umum ialah siyasah syar'iyah yang dibahaskan oleh para ulama, siyasah syar'iyah. Dan ahkam muamalah ini yang kita bila mana kita bincang berkenaan dengan hubul watan ataupun ahkamul watan, hukum hakam watan ni, ibu ayah semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ianya merujuk kepada beberapa prinsip yang telah didasarkan di dalam Islam terhadap hukum hakam ketatanegaraan ataupun dalam hukum hakam muamalah ini. Secara umumnya, muamalah secara umumnya hukumnya bergantung ataupun kembali kepada beberapa prinsip. Prinsip pertama ialah disebut oleh ulama al-muamalatu talqun hatta yu'lamal man'u. Ini kaedah yang disebut dalam kitab kaedah fiqh. Al-muamalatu talqun hatta yu'lama al-man'u. Apa makna al-muamalatu talqun hatta yu'lama al-man'u? Muamalah ini adalah bersifat talq. Bersifat apa? Bersifat bebas. Yani yang tidak ada padanya qaid. Hatta yu'lama al-man'u. Sehingga diketahui adanya larangan. Tamam. Dan ada kaedah lagi yang membantu ataupun untuk kita memahami masalah ini, disebut dalam kaedah para alim ulama, dalam kaedah fiqh, al-aslu fil muamalati ibahah. Asal pada muamalah adalah al-ibahah. Apa makna yang boleh kita faham daripada kaedah ini? Bermaksud dalam hukum hakam muamalah tidak perlu bagi seseorang tersebut mesti mengetahui terlebih dahulu hukum hakam berkaitan dengan suruhan. Faham? Disuruh untuk melakukan ini. Tak. Cukup sekadar tidak mengetahui adanya larangan memadai untuk muamalah tadi dilaksanakan. Tamam? Yang itu maksud al-aslu fil muamalah ibahah. Ataupun dengan makna al-muamalatu talqun hatta yu'lamal man'u. Kaedah ni kena pegang bagi elok-elok. Baru kita tahu masuk channel dia kok mana. Kalau tidak, dia akan jadi berterabak dan kemudian dia akan berkelahi dengan orang. Kerana apa? Kerana tak tahu kaedah. Kaedah tak tahu. Lepas tu dia duduk pergi bahas macam masalah ibadah. Rosak. Sebab tu ketika mana dibahas masalah al-muamalatu talqun hatta yu'lamal man'u. Jadi masalah muamalah ni masalahnya bebas, luas. Sehingga diketahui larangan. Dan al-aslu fil muamalati ibahah. Asal bagi muamalah ni adalah ibahah. Jadi kerana itu, para ulama kita membahaskan dalam masalah berkaitan dengan ketatanegaraan dan seumpama dengannya, dimasukkan dalam masalah yang berkait dengan maslahah dan juga mafsadah. Dia akan bincang masalah dengan berkait dengan maslahah dan mafsadah. Iaitu berkait dengan apa dia maslahah. Maslahah dengan makna seorang yang berakal, yang baik pada akalnya ataupun benar pada akalnya,
menentukan bahawa perkara itu baik. Jadi yang baik pada akalnya menentukan perkara itu baik, maka dia dikira maslahah. Tapi adakah semua perkara yang dibahaskan oleh akal yang baik tadi dikira baik di sudut syarak? Karena itu syarak membahagikan pula, kalau kita mengaji dalam usul fiqh, ada terbahagi kepada 3 pembahasan dalam maslahah. Yang pertama dipanggil maslahah al-mu'tabarah, yang kedua dipanggil maslahah al-mulghah, dan yang ketiga dipanggil maslahatu al-mursalah. Bagaimana nak faham masalah mursalah, masalah mulghah dan masalah mu'tabarah? Senang fahamnya, akal seorang tadi yang baik menentukan yang mengatakan suatu perkara ini baik dan didasarkan dengan dalil daripada syarak. Maka perkara tadi dikira sebagai maslahah mu'tabarah. Contoh, solat, zakat, haji dan amal-amal kebajikan yang didasarkan dengan nas syarak, ini akal manusia yang sejahtera tidak akan menafikan bahawa ianya baik. Dan perkara baik tersebut didasarkan dengan nas daripada Al-Quran. Diwajibkan kita solat, diwajibkan kita mengeluarkan zakat, diwajibkan kita dengan haji, diwajibkan kita dengan puasa dan seumpama dengannya. Maka kesemua perkara ini dipanggil apa? Maslahah mu'tabarah. Maslahah mulghah pula ialah akal seseorang yang normal itu mengatakan ianya baik, tetapi tidak disokong oleh dalil syarak, malah ditentang oleh dalil syarak. Contoh, dulu pernah dan selalu kita dengar ada orang yang ingin menyamaratakan antara pembahagian miras di antara lelaki dengan perempuan. Yani tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, didasarkan kepada apa yang ditentukan oleh syarak. Maknanya dia nak bahagi sama rata. Baik, bagus tak bahagi harta sama rata? Pandai kata tak. Betul ke kata tak? Kalau akal orang tadi dia kata, okey lah bagi sama rata. Pada sudut akal okey. Faham? Tapi syarak tidak membenarkan dan syarak tidak menyokong pernyataan tersebut. Malah syarak meletakkan di dalam kitab, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum faraid secara detail. Tidak sedetail hukum hakam yang lain. Paling detail sekali hukum faraid. Tamam? Diletakkan sekali dengan perpuluhan, dengan pecahannya dan seumpama 1/2 untuk siapa, 1/4 untuk siapa, 2/3 untuk siapa, dibahagikan. Dan syarak dan juga hadis Nabi SAW menjelaskan perkara tersebut. Jadi yang menginginkan, walaupun pada sudut akal seorang tadi mengatakan baik kalau kata dibahagikan harta tadi sama rata, tapi syarak tidak menyokong dengan pernyataan tersebut, maka itu dipanggil dengan maslahah mulghah. Dia maslahah tapi mulghah, yakni dibatalkan. Contoh, kalau ada orang kata kena pakai skirt pendek, kena pakai seluar pendek, kena pakai seluar ketat, baru sukan tadi angin tak, orang panggil apa, dia boleh lari laju. Dia tak kena pakai seluar ketat. Kalau berenang kena pakai baju ketat-ketat tu, baru dia punya aliran air tadi menyebabkan kita akan jadi cepat, dan antara sebab kekalahan kita adalah kerana kita pakai baju tebal. Itu disebabkan kerana kita pakai baju yang agak lebar menyebabkan kita kalah. Baik, adakah dengan sebab akal kata kena pakai macam tu, dan tu betul tak? Bagus tak kalau kata pada sudut untuk menang dengan pertandingan dan seumpama dengannya? Ya. Tetapi syarak tidak menyokong perkara tersebut kepada wanita yang muslimah. Yang perlu bagi mereka bukan hanya sekadar menutup aurat sahaja semata-mata, tetapi mengelak daripada diperlihatkan bentuk tubuh mereka dan seumpama dengannya. Dan ni termasuk daripada dipanggil maslahah mulghah. Contoh banyak, dan tuan-tuan semua boleh perhati semua dalam perbahasan yang berlaku. Kerana maslahah ni kebanyakannya adalah perkara yang tidak mempunyai nas syarak secara khusus berkenaan dengan perkara tadi. Maka kerana itu dimasukkan dalam bab berkenaan dengan maslahah. Maka ketika itu diletakkan maslahah ni di mana satu? Maslahahnya pada mu'tabarah, maslahahnya pada mulghah, ataupun maslahahnya pada maslahah mursalah. Maslahah mursalah ialah perkara yang
dipandang baik dan punya maslahah atau kebaikan bagi orang yang berakal memandang ianya baik, dan tidak ada dalil nas syarak yang melarang atau menyuruh perkara tersebut. Dia tak ada melarang dan tak menyuruh. Maka dia dipanggil maslahah mursalah. Mursal maksudnya apa dia? Masalah tadi ditentukan dan dilihat kembali dengan usul syarak, sama ada ianya dibenarkan ataupun tidak. Maka itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika mana beliau melaksanakan sistem penjara. Dari mana Sayyidina Umar mengambil sistem penjara? Ada dalam nas Al-Quranul Karim tentang penjara. Ada cerita penjara tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tapi itu bukan pada kerajaan Muslim. Dan ada sistem penjara sebelum zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Rasul pernah ikat orang di tiang Masjidil Nabawi. Tidak ada istilah penjara dengan maksud seperti yang kita tengok sekarang ni. Baik, dari mana datangnya Sayyidina Umar melihat perkara tersebut? Daripada masalah mursalah. Daripada maslahah mursalah. Jadi kalau faham masalah usul ni dengan baik, maka kita akan tahu letak folder di mana tajuk perbincangan kita ni. Tajuk perbincangan kita ni di mana? Masalah berkenaan dengan ketatanegaraan, berkenaan dengan hubul watan, berkenaan dengan masalah fiqh siasah syar'iyah dan seumpama dengannya, kesemuanya masuk dalam masalah berkaitan dengan maslahah. Dan dia melihat kepada keperluan bagi seseorang tadi dalam negara, dan kerana itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat dalam hadis, 3 hadis yang ummul hadis tadi kita sebutkan, hadis iman, Islam dan ihsan, tidak ada disebut dalam tu tentang negara. Ada dalam tu sebut negara. Beriman dengan negara, berpegang dengan negara, tak ada. Semua dia termasuk dalam furu' dalam ilmu akidah. Hatta dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ikhtisad fil I'tiqad berkenaan dengan pemilihan imam dan seumpama dengannya, maka dia termasuk dalam furu' akidah, furu' yang berkait dengan pegangan i'tiqad bagi seseorang tersebut untuk pemilihan pemimpin yang akan memimpin negara yang mereka akan berpijak di negara tersebut. Tamam. Jadi perbahasan yang kita bahas tadi ini saya hanya sekadar untuk mencapahkan pemikiran para hadirin semua untuk melihat di mana tajuk perbincangan kita. Yang tu saja. Ini baru kita masuk balik. Macam mana nak kait dengan iman Islam dengan ihsan pada kenegaraan. Jadi masuklah tadi ada usul fikih, ada qawaid fiqh. Dan nanti kita akan bahas tadi yang Ustaz Bashir saja tadi, tiba-tiba pilih 4 Malaysia ni negara Islam ke tidak. Kena tengok balik dengan pandangan para alim ulama, adakah negara kita ni negara Islam ataupun tidak. Dan perkara ni perlu diluaskan pembacaan dan juga ta'akkul bagi khususnya kepada para guru, para asatizah, agar kita tidak jadi orang yang menghukum sesuatu bukan dengan ilmu. Karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap sesuatu itu adalah furu' daripada tasawur. Dan tasawur bagi satu masalah untuk mengeluarkan hukum bukan ringkas. Bukan semudah A. Kalau dia A, maka dia jadi B. Maka kalau dia B, maka dia jadi C, maka A adalah C. Bukan semudah tu. Dia kena tahu dulu apa dia qadiyah dia. Adakah surah ataupun maddah yang dibina dalam qadiyah tersebut benar ataupun tidak. Baru kena tahu dulu maudhu' dengan mahmul bagi susunan bagi sesuatu qadiyah tersebut adakah tepat ataupun tidak. Karena untuk sampai kepada tasdiq bagi satu masalah, kalau kita mengaji mantik, maka dia memerlukan kepada 3 proses sebelum masuk kepada tasdiq. Iaitu yang pertama tasawur al-mawdu', yang kedua tasawur mahmul, dan ketiga adalah at-tasawur al-wuqu'. Tasawur wuqu' nisbah bainal mawdu'i wal mahmul. Faham ni? Faham tak? Ibu-ibu, saudara-saudara faham tak saya sebut ni? Faham? InsyaAllah faham, saya tak syarah lah. Tasawur mawdu', tasawur mahmul, tasawur wuqu' nisbah bainal mawdu' wal mahmul. Mawdu' dalam bahasa mantik, dalam bahasa usul dalam bahasa nahwu disebut sebagai mubtada. Mahmul disebut sebagai khabar. Jadi tasawur dulu mubtada. Kemudian tasawur khabar.
betul khabar tu. Kemudian tasawur pula, gambaran pula antara hubungan nisbah di antara maudhu' dengan mahmul tadi tepat ataupun tidak, baru boleh letak hukum. Kalau kita nak bahas, kalau saya bagi contoh. Contoh dia, api panas. Macam mana kita tahu api itu panas? Dengan tajribah kita kata. Dengan pengalaman. Tamam? Dengan pengalaman bahawa api itu panas. Tahu, kita bagi, kalau bagi contoh mudah dia itulah api panas. Bila api panas, yang pertama kita kena tahu apa dulu? Dia kena tahu takrif api dulu. Dan kedua kena tahu takrif panas. Dan ketiga kena tahu nisbah di antara api dengan panas. Adakah nisbahnya betul ataupun tidak? Jadi kalau kita dah tahu antara nisbah api dengan panas tadi tepat, baru boleh tahu hukum api itu panas. Jadi untuk mencapai kepada hukum, menghukumkan api itu panas, maka perlu kepada pengetahuan terhadap takrif api, pengetahuan terhadap takrif panas, dan pengetahuan terhadap nisbah yang berlaku di antara panas dengan api dan panas. Baru letak hukum. Jadi kita tak letak hukum tu kalau lepas kita tahu hukum tadi, ketika kita dengar ada orang sebut api itu sejuk. Maka kita akan nafikan perkara tersebut. Kenapa? Karena tidak berlaku hukum nisbah kecuali dengan karamah ataupun dengan mu'jizah. Kalau kita bagi contoh dengan yang dibahas tadi ni oleh Ustaz Bashir tadi, contohnya Malaysia negara Islam. Yang tu. Yang pertama kita tahu Malaysia tu apa dia dulu. Yang kedua negara Islam tu apa dia, takrif negara Islam. Baru boleh letak betul ke tak betul. Islam ke tidak Islam. Faham? Yang ni yang saya tak mau bahagia tu. Itu bukan tajuk kita. Dan tu tiba-tiba aja tadi dia pergi sebut itu tu, dan kebetulan pula saya pun tengah duk baca benda tu. Jadi jadi macam tiba-tiba lah. Walaupun dalam ni tak tahulah. Dan saya disebut dalam ni tentang perundangan dan seumpama dengan bagus untuk menjelaskan panggil tasawur bagi masalah tersebut. Karena itu salah satu daripada bentuk untuk mencapai kepada tasawur. Sebab tu ibu ayah yang dirahmati hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita melihat kepada konsep iman, Islam dan ihsan dengan fiqhul watan. Bagaimana ketiga-tiga konsep tersebut diamalkan bagi fiqhul watan, maka kita akan melihat bahawa ianya merujuk kepada pegangan dalam hati, yakni amal qalbi, dan juga berkait dengan amal amali yang berbentuk zahir, dan juga yang berbentuk dengan sesuatu yang berkait dengan tadi i'tiqad, dan kemudian berkait dengan amal qalbi, iaitu yang dilakukan dalam ilmu tasawuf. Jadi ada tiga bentuk tersebut, dan ketiga-tiga ini adalah merupakan elemen yang paling penting untuk melahirkan hubbul watan kepada setiap individu yang berada dalam sesuatu negara tersebut. Karena itu dibuktikan dan dijelaskan oleh para alim ulama dengan karangan-karangan mereka, tafsiran-tafsiran mereka, yang hakikatnya bercanggah dengan sebahagian pihak yang telah meracuni pemikiran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman berzaman, bercanggah dengan apa yang dipegang oleh qurun yang terbaik di dalam Islam, dan juga yang dipegang oleh para a'immah mu'tabarah berkenaan dengan kenegaraan dan seumpama dengannya. Dan sebelum ni, lil asafis syadid, kita sendiri kadang-kadang bila mendengar tentang negara ni, kita menganggap dia seperti satu keping tanah yang hanya tidak berharga melainkan dengan sebab-sebab yang lain. Jadi zat tanah itu sendiri atau negara itu sendiri seolah la qimata laha. Tidak ada qimah, tidak ada kedudukan. Hal ini bercanggah sebenarnya dengan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab para alim ulama, yang ditafsirkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, yang disebutkan oleh Al-Imam Qadhi Qudah Amirul Mukminin fil Hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan ini dibahaskan oleh para ulama, dinukilkan nas-nasnya, dan saya kira dalam kitab ini ada dibahaskan perkara tersebut. Nas-nas tadi yang dibahaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang dibahaskan oleh Al-Jahiz. Al-Jahiz lebih awal daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, 400 tahun sebelum Fakhruddin Ar-Razi.
Beliau juga membahaskan tentang al-watan, dan perbahasan tadi ditulis oleh mereka dalam Hanin ilal Watan dan kitab-kitab karangan mereka yang menjelaskan bahawa al-watan laha qimah. Watan ini, negara ini ada kedudukannya. Dan kesemua ni bertitik tolak daripada kefahaman mereka terhadap ketiga-tiga elemen yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah bukan hanya diterapkan oleh para alim ulama, disebutkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sayyidina Ibrahim alaihi salam ketika mana berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Sayyidina Ibrahim doa, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Adakah mungkin seorang seperti kedudukannya seperti Sayyidina Ibrahim berdoa kepada sesuatu yang tidak ada qimah? Dan Nabi Ibrahim doakan kepada bumi Makkah, hadzal balada amina, didoakan dengan keamanan dan kebaikan bagi negara tersebut, iaitu Makkah al-Mukarramah. Adalah karena ianya sekadar semata-mata kerana dia Makkah, atau kerana dia adalah balad? Kerana dia balad. Kalau tidak, Nabi Ibrahim akan sebut Rabbi ij'al Makkah amina. Sebut tu macam tu. Ya, walaupun disebut dengan alif lam, hadzal balada, maksudnya ma'ruf, ditunjukkan kepada Makkah al-Mukarramah. Tapi penggunaan kalimah daripada para anbiya bukanlah pemilihan secara nafsu, melainkan memberikan petunjuk kepada kita semua bahawa al-balad lahu qimah. Balad, negeri ini ada kedudukan. Dan dengan nur nubuwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam bertitik daripada para anbiya, bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sehingga kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turun kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'in dan para a'immah, para ulama. Keilmuan mereka yang bertitik ataupun yang bertitih dan bersilsilah ini akan menerbitkan natijah yang sama, iaitu kesemuanya hanin ilal balad, iaitu mencintai dan menyukai serta meletakkan qimah kedudukan pada negara. Berbeza dengan sebahagian orang yang tidak memandang perkara tersebut. Nah, seperti yang ditulis oleh Syekh Usamah Al-Azhari dalam Haqqul Mubin, dibahaskan oleh beliau pernyataan-pernyataan daripada sebahagian pihak yang saya tidak mau sebut nama-namanya di sini. Yang tuan-tuan boleh baca sendiri kitab tersebut. Dibahaskan di dalam kitab itu, pernyataan mereka terhadap negeri adalah seperti tanah yang kosong yang tidak ada nilai. Nampak? Jadi kerana pemahaman tersebutlah menyebabkan berlakunya perpecahan dan kerosakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang tidak mengambil ilmu ini dengan para a'immah dan para salihin. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita bahaskan tentang ketatanegaraan ini ataupun berkenaan dengan watan ini, adalah bukan hanya membincangkan berkenaan dengan kecintaan kita kepada tanah, kecintaan kita kepada negara itu dengan namanya Malaysia saja semata-mata. Tidak. Ini kita bahas pada sudut secara umum. Ya. Karena kita semua adalah saudara. Saudara yang menghuni dalam satu negara. Karena saudara ni kata Kiai Siddiq rahimahullahu taala, Kiai Muhammad Siddiq ada menyebutkan dalam satu ucapan beliau bahawa ukhuwah ini ada tiga jenis ukhuwah. Yang pertama dipanggil ukhuwah al-islamiyah, yang kedua dipanggil ukhuwah al-wataniyah, dan yang ketiga dipanggil al-ukhuwah al-bashariyah atau insaniyah. Dan ketiga-tiga ukhuwah ini tidak bertentang satu sama lain. Kesemuanya adalah berkait sama rapat antara satu sama lain. Jadi ukhuwah Islamiah kita sedia maklum bahawa Muslim kesemuanya adalah saudara. Kemudian ukhuwah wataniyah ini agak sedikit umum. Karena itu ada, kalau kita mengaji dalam bab watan ni, dia ada watan, dia ada muwatanah, dan dia ada muwatin, yakni yang menduduki negara tersebut. Al-watan negara, muwatanah kenegaraan, muwatin penduduk dalam negara tersebut. Dan daripada situlah terbitnya daulah al-wataniyah, negara ataupun negeri yang mempunyai kependudukan di dalamnya. Nah, daulah wataniyah tadi yang mempunyai penduduk dalamnya yang
bukan hanya dinisbah kepada orang yang Muslim sahaja yang tinggal dalam negara tersebut, hatta yang bukan Islam yang tinggal dalam negara tadi, bagaimana hak mereka untuk mereka dapatkan, itu dibincangkan dalam hak ketatanegaraan. Dan ini semua daripada Nabi SAW. Ketika kita melihat piagam Madinah, bagaimana baginda Nabi mengatur piagam Madinah tadi dengan teliti, yang kerana Madinah pada waktu tersebut bukan hanya didiami oleh golongan Muslimun. Nabi tidak menghalau sama sekali golongan Yahudi daripada negeri Madinah Al-Munawwarah pada ketika tersebut, pada permulaan. Dan Nabi tidak menghalau golongan musyrikun seperti Yahudi, Nasrani. Dan Nabi tidak juga menghalau dan melakukan pembunuhan terhadap munafiqun dan terdapat dalam negara tadi Muslimun. Jadi kepelbagaian pemahaman, kepelbagaian perkara yang ada dalam bumi Madinah tersebut diletakkan oleh Nabi dalam piagam Madinah, dan ini perlu dilihat oleh kita semua pada waktu tersebut, pada waktu ini, dengan apa yang telah diterapkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan dengan Islam, iman dan ihsan tersebut dalam kenegaraan. Dan hadis tadi sinonimnya pula disebut ketika Nabi di Madinah Al-Munawwarah, maknanya ketika negara Madinah telah tertubuh. Dan berkenaan dengan 3 elemen Islam, iman dan ihsan tersebut disebutkan oleh Nabi dan dibahaskan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Jibril alaihissalam pada ketika Nabi sedang memerintah bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan sejarah menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi tidak ada misal, dan tidak ada bandingannya sepanjang zaman yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, adakah negara ini merupakan ghayah kepada sesuatu perkara tersebut? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membuka negara Madinah? Mana? Adakah negara ini ghayah ataupun wasilatun minal wasail? Wasilatun minal wasail. Negara adalah wasilah. Negara bukan ghayah. Karena itu seorang yang tidak melihat negara sebagai ghayah, maka dia tidak akan melakukan ataupun tindak tanduknya tadi tidak akan menunjukkan bahawa dia inginkan negara seolah-olah ianya ghayah, seperti dia inginkan syurga Allah Ta'ala. Pun begitu, walaupun dia wasilah, tetapi ketiadaan wasilah tersebut akan menyukarkan untuk dilaksanakan ghayah. Maka perlu kepada wasilah untuk menjalankan ghayah. Tujuan kita adalah untuk sampai kepada Allah. Karena itu para masyayikh, para alim ulama dan para sufi, mereka tidak sama sekali menghalang seseorang yang ingin sampai kepada Allah untuk melibatkan diri mereka dengan negara. Dan ini salah ketika mana ada orang yang mengatakan bahawa golongan sufi ini berasingan terus dengan negara. Mereka ni hanya di masjid berwirid dan tidak terlibat dengan perjuangan dan seumpama dengannya. Salah. Karena sejarah membuktikan bahawa golongan Tatar yang telah masuk ke bumi Baghdad pada satu ketika dahulu, yang tidak ada sejarah yang buruk melainkan yang mereka datang dengan datangnya Tatar, dan jutaan muslimun dibunuh, dan sehingga senjata-senjata telah selesai, tak ada senjata pada waktu tersebut, sehingga ada maqal menyebutkan kata wasala ilaikumul khabar, kalau sampai kepada kalian khabar anna Tatar in hazamat, bahawa Tatar telah kalah, la tusaddiq, jangan kamu benarkan kalam tersebut. Seolah macam mereka menafikan tu, mustahil Tatar akan kalah. Seolah macam tu. Kalau ada datang berita Tatar kalah, jangan benarkan ucapan tadi. Kenapa? Mustahil mereka kalah karena kekuatan mereka yang luar biasa. Siapa yang pimpin? Genghis Khan, yang kita sedia maklum dalam sejarah. Tapi apa yang berlaku dalam sejarah Tatar? Ya, Tatar ajaib. Mereka masuk membunuh, dan yang membunuh, yang menjajah, menukar agama mereka kepada agama yang dijajah. Ini sejarah yang tidak tercatat dalam mana-mana sejarah dunia melainkan dalam sejarah Islam. Siapa yang mengislamkan tentera-tentera Tatar dan pemimpin-pemimpin Tatar, Raja Tatar
yang memimpin, yang mengislamkan mereka adalah para muslimun sufiyun yang merupakan murid kepada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Murid-murid kepada Imam Abdul Qadir Jilani lah yang telah mengislamkan raja-raja Tatar, Genghis Khan dan seumpama dengannya, kerajaan Mongol pada waktu tersebut, bertukar daripada kafir kepada muslim dengan jasanya para ulama-ulama sufi yang mereka merupakan murid kepada Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani Sultanil Awliya radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ini tidak boleh dinafikan. Tak ada Wahabi. Wahabi tak ada. Dalam sejarah tak ada. Wahabi main kot celah mana kita pun tak tahu. Terus marahlah kalau ada Wahabi dalam ni. Nah. Hampa duk kata kat aku pun teruk. Lepas tu buat marah boleh. Nah. Boleh. Kan dia pun juga muwatin. Kan dia pun juga ahli negara. Ya ahli negara. Lepas tu kita orang panggil apa, kita tak suruhlah kerajaan kita pergi duk seksa mereka. Nah. Duk jalan dalam ahli negara sama. Dia ada keluarga negaraan apa semua sekali. Tak ada masalah apa pun. Boleh. Tapi jadi tu rock Wahabi sikit-sikit dia. Kita bincang bab negara ni kan. Dia masuk juga sikit. Lepas tu dia bergeram kat kita tu. Terus kita tak cakap saya Wahabi pun dia kata kat kita. Dalam TV mana saya cakap saya Wahabi? Oi, depan paku kita bukan main lagi. Nah, tu tak cakap Wahabi, saya cakap Wahabi, saya tak tahu. Terbalik TV-TV rumah dia. Nah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi keterlibatan para ulama sufi dan juga jasa yang mereka telah lakukan tersebut itu tidak mampu ditidakkan oleh sejarah. Nah, yang menafikan dan yang merosakkan muwatanah ataupun yang merosakkan fahmul watan, siapa dia? Kelompok ini. Kelompok yang saya sebutkan tadi. Mereka yang menghancurkan, mereka yang memecah belahkan, mereka yang menidakkan, mereka yang menghalalkan darah umat Islam setelah itu ketika mereka mempunyai syaukah dan juga kekuatan. Itu yang mereka akan lakukan. Tamam? Ketika tersebut. Kenapa jadi macam tu? Hadirin semua. Karena tidak ada elemen al-Islam, al-Iman dan ihsan dalam diri mereka. Karena mereka hanya memandang pada sudut literal. Tidak memandang pada sudut batin kepada syariah. Tidak melihat dengan perkara tadi, memandang rakyat negara ini adalah seperti lahm. Hanya qit'atul lahm. Daging, seketul daging yang kalau dia tidak mengikuti, maka kita hancurkan daging tersebut. Soalnya begitu. Dan Muslim tidak memandang demikian. Dan Nabi kita Muhammad menerapkan pemikiran kepada para sahabat ketika melihat seseorang, maka melihat mereka sebagai sesuatu yang berharga. Innama anta ghalin. Sesungguhnya kamu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diterapkan dengan kefahaman untuk memberikan kebaikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang diterapkan oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tamam? Itu. Jadi kita tahu bahawa negara bukanlah sebagai ghayah. Negara adalah wasilah. Dan wasilah untuk apa? Wasilah untuk mencapai kepada prinsip-prinsip keamanan dalam negara kepada muwatin. Maka dengan mengamalkan prinsip keamanan tersebut, maka terbitlah al-musyawarah. Terbitlah pada kita sebut dengan al-adalah, al-musawah, persamaan dan juga hurriyah dan juga kebebasan kepada rakyat yang duduk pada negara tersebut. Sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam Islam juga, ketika mana seseorang Muslim tadi masuk ke dalam agama Allah, maka mereka akan berpegang dengan 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Sebagai teras Islamnya, teras imannya dan teras tazkiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seorang Muslim tadi tahu di mana tujuan tempatnya pergi, dia bukan hanya duduk di muka bumi Allah Ta'ala sahaja. Dia bukan hanya akan menongkat langit. Dia akan bertemu dengan Allah. Maka ketika ingin bertemu dengan Allah, maka dia perlu bawa dengan perkara yang terbaik untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bertemu dengan Allah dengan sebagai Muslim dan juga seorang yang beriman dan membawa kebaikan kepada umat seluruhnya, maka konsep al-iman, Islam dan ihsan ini
diterapkan dalam jiwa seorang Muslim ketika dia menjadi pemimpin, maka dia adalah pemimpin yang membawa ketiga-tiga konsep tersebut. Ketika dia menjadi rakyat, dia adalah rakyat yang membawa ketiga-tiga konsep tersebut. Maka dia bukan hanya hidup untuk dirinya. Itu kata sebahagian ahli sosiologi mengatakan bahawa ini disebutkan oleh Ibn Khaldun, al-insan madani bit-tab'. Ini bukan masuk dengan madani yang kerajaan ni. Madaniyun bit-tab'i tadi dengan makna apa? Al-insan madaniyun, iaitu insan itu sendiri adalah tabiatnya adalah bertamadun. Dia akan bertamadun, maksudnya dia menginginkan kebaikan, dia menginginkan persamaan, dia menginginkan kepada keadilan, dia menginginkan kepada perbincangan. Karena dia al-insan madaniyun bit-tab'. Ini disebut oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Jadi ketika mana manusia mempunyai peranan tersebut, adakah semua orang akan mempunyai sikap tadi? Semuanya sama pada pemikiran ketika Nabi datang dan menyebutkan tentang tadi, maka kesemua orang akan mempunyai pemikiran tersebut? Tidak. Walaupun manusia adalah madaniyun bit-tab', mereka adalah berketamadunan pada sudut tabiatnya, tetapi jiwa kebidatangan dalam jiwa manusia ini masih tidak boleh diselesaikan ketika tidak masuk padanya tazkiyah. Waktu Nabi-Nabi diutus oleh Allah untuk tazkiyah. Dan disebut dalam Al-Quranul Karim apa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ayat lain apa dia? Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ayat awal tak ingat. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tujuan para nabi itu untuk tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Kenapa diperlukan dengan tazkiyah tadi? Kerana jiwa kebinatangan manusia ini disebabkan kerana manusia dijadikan daripada tanah, maka tabiat at-turab al-ardiyah ini masih lagi merajai dalam tubuh kita. Itu jasad kita ni, kenapa orang panggil jasad kita berbeza dengan roh kita. Jasad kita seperti jasad kita memerlukan makanan daripada tanah. Kenapa? Karena asalnya tanah, maka dia memerlukan makanan tanah. Itu kita perlukan kepada nasi, berah, gandum, lagi buah-buah, binatang-binatang yang kita makan. Semuanya asal daripada tanah. Berbeza dengan roh. Ada roh asalnya daripada langit, maka dia tidak boleh makanan yang langit, makanan bumi. Dia kena makanan langit. Kerana roh dipenuhkan dengan tazkiyah, wirid, zikir, salawat kepada Nabi SAW, amal ibadah. Maka itu adalah makanan kepada roh, untuk membina roh. Jadi manusia Muslim, mereka bukan hanya pembinaan pada sudut jasadiyah mereka sahaja, tapi pada sudut rohaniyah. Disebabkan kerana tidak sama kerohanian orang-orang manusia ini, maka memerlu kepada sultah, pemerintahan yang akan memerintah, menjaga mereka daripada berlaku melebihi had. Maka datangnya pemerintah, dan para pemerintah yang asal yang diberikan oleh Allah adalah para anbiya alaihimus salatu wassalam, untuk memimpin jiwa manusia. Maka pemimpin-pemimpin Muslim yang datang setelah para nabi dikira sebagai pengganti kepada para nabi, yang ingin membawa tugasnya para anbiya alaihimus salatu wassalam, iaitu hirasatud din wa siyasatud dunia. Dua perkara ini disebut oleh Imam Ibn Khaldun, al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adabud Dunia wa Din. Iaitu hirasatud din, menjaga agama, dan yang kedua apa dia? Siyasatud dunia. Bihi biddin, maksudnya menjaga betul bersiasah ataupun mengatur dunia ini dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kata kita melihat kepada kependudukan negara tersebut yang beriman kepada Allah ataupun yang beriman kepada mana-mana Tuhan, maka kita akan melihat ada perbezaan. Perbezaan di mana negara yang beriman dengan Tuhan yang bukan Allah Azza wa Jalla, yang bukan membawa dengan agama Islam, maka mereka akan lebih membawa kepada teokrasi, dan seumpama dengannya. Dia ada satu negara dipanggil teokrasi, dia punya autokrasi, dia ada negara monarki, dan negara semua tu demokrasi, dan seumpama dengannya. Tu semua dalam ilmu kenegaraan. Yang betul kalau kita mengaji, teokrasi lebih kepada negara yang
menganggap bahawa mereka adalah lantikan Tuhan. Rakyat tidak boleh komplain sama sekali. Kalau negara kita Malaysia ni dan Indonesia negara seberang, kita boleh katakan kita bukanlah negara yang berbentuk teokrasi, tapi berbentuk teodemokrasi. Dia panggil teodemokrasi. Dah dengar tu? Tak dengar lah. Yang dapat istilah baru banyak ni hari ni. Teodemokrasi apa dah? Teodemokrasi ini karena kita tidak melepaskan, kerana kita bukan demokrasi secara mutlak. Kerana demokrasi secara mutlak seperti yang difaham oleh Barat. Barat memahami demokrasi adalah dengan makna negara yang dipimpin oleh rakyat. Rakyat yang akan menentukan. Perjalanan negara ditentukan rakyat. Adakah negara kita sepenuhnya macam tu? Tidak sepenuhnya. Kerana kita ada majlis raja-raja. Dan kita ada kabinet. Dan juga rang undang-undang kita ditentukan dengan hierarki tersebut. Dan raja-raja meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Maka itu menunjukkan bahawa negara Malaysia kita adalah negara teodemokrasi. Adakah dia boleh dipanggil sebagai negara Islam ataupun tidak? Ini kita tengok balik kepada ta'rif. Saya baca sikit. Saya baca sikit. Apa dia ta'rif bagi negara Islam yang ini merujuk kepada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bughyah Mustarsyidin seperti yang dikeluarkan oleh NU Nahdlatul Ulama dalam Bahsul Masail yang mereka telah lakukan pada tahun 1936. 1936 bahar dah. Kita sampai lah duk kelih lagi. Depa bahar dah pasal negara Islam ni sejak 1936. Sebelum merdeka lagi. Kita merdeka dah berapa puluh tahun dah, sampai lah duk kelih lagi. Negara Islam ke, negara umat Islam tak tahu. Duk pening sampai lah lagi. Ini saya baca nas yang disebutkan oleh Al-Imam sahib kepada Bughyah Mustarsyidin, Syekh Saqaf rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Dan kemudian dia ada sedikitlah sebutan dia dalam ni digabung sekali dengan pandangan daripada Nahdlatul Ulama. Baik, disebutkan tentang apa yang dimaksudkan dengan Darul Islam. Apa dia Darul Islam? Dia kan ada beza dua, ada dua perbezaan. Dia ada Darul Islam dengan Daulah Islamiyah. Ada dua perbezaan. Darul Islam dengan Daulah Islamiyah dengan kurungan negara Islam. Ada dua perbezaan. Mari kita tengok dulu. Disebut kata kullu mahallin, setiap wilayah tempat, qadara muslimun sakinun bihi, yang dihuni oleh kaum muslim, alam tina minal harbiyin, yaitu yang mampu mempertahankan diri mereka daripada dikuasai oleh harbiyin, daripada kaum harbi, musuh, fi zamanin minal azmani, pada satu zaman tertentu, yasiru dara islamin tajri alaihi ahkamun fi dhalika zaman wa ma ba'dahu, maka dia akan dikira sebagai negeri Islam, tajri alaihi ahkamun fi dhalika zaman, dan akan dijalankan hukum sebagai negara Islam pada waktu tersebut ataupun setelah waktu tersebut. Dengan kefahaman ni, wahai semua, kalau kita faham, ada dalam kitab fiqh disebut dengan, dipanggil al-ardu maghnamah. Ardu maghnamah disebut dalam kitab fiqh. Apa dia ardul maghnamah? Ardul maghnamah ialah negara yang dikuasai oleh orang Islam sebagai ghanimah. Tentera Muslim dibuka negara tersebut dan jadi negara Islam. Kemudian setelahnya dikuasai oleh kafir, orang kafir, seperti Cordoba, Spain pada waktu sekarang, Spanyol, Cordoba, Sevilla, ataupun Ishbili, dan semua negeri-negeri yang ada di keliling di Spain pada waktu sekarang ini bukan lagi dikira sebagai negara Muslim fi surah, ada surahnya, tapi hakikahnya ia adalah negara Muslim, masih kekal sampai sekarang. Kenapa? Karena digelar sebagai Ardul Maghnamah. Karena ini disebut ni, kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi alam tina'i minal harbiyin, pernah dihalang, pernah dipertahankan oleh muslimun di negara tersebut, fi zamanin minal azmani yasiru daral islami tajri alaihi ahkamun fi dhalika zamani wa ma ba'dahu, setelah itu, hatta setelah zaman itu pun masih digelar Darul Islam lagi. Itu Palestin memang kita kata Darul Islam secara ma'ruf. Hatta kalau ditukar pada nama Israel sekalipun, dan walaupun pasport kita tak boleh masuk ke negara Israel, adakah itu menafikan bahawa negara tadi negara Muslim? Tidak menafikan negara itu sebagai negara Muslim, kerana itu digelar sebagai Ardul Maghnamah. Kena faham lagi elok.
Wa in inqata'a imtina'ul muslimina bil istila'il kuffari 'alaihim. Tuh, walaupun mereka tidak mampu lagi mempertahankan diri mereka akibat penguasaan kaum kufar yang mengusir tuh alaihim min duqulihi, mengeluarkan mereka, wa ikhrajihim minhu, wa hina idzin fatasmiyatuhu dar harbin suratan la hukman. Hanya pada surah saja, bukan pada hukum. Hukumnya masih Darul Islam. Itu negara yang telah dikuasai oleh orang bukan Islam. Baik. Itu kata masyayikh di sini, kata fa'ulima anna arda Batawi bal wa ghalibu ardi Jawa darus Islam listila'il muslimina 'alaiha sabiqan qabla al-kuffari. Karena itu negara Betawi dan juga negara Jawa, termasuk negara kita Malaysia Nusantara, ini adalah negara Islam, Darul Islam. Nah, walaupun sebelumnya dikuasai oleh orang kafir, tapi dia telah dikuasai oleh Muslim. Walau sekali dikuasai oleh Muslim, negara tadi dikira negara Islam lah pada waktu itu. Nampak? Yang kedua, Al-Imam Sulaiman Al-Jamal dalam kitabnya Hasyiah Jamal, disebutkan anna kulla mahallin qadara ahluhu fihi 'ala imtina'i min al-harbiyyin sara daral islami. Setiap daerah yang penduduknya mampu mempertahankan diri daripada musuh-musuhnya dapat dikategorikan sebagai Darul Islam. Mana negara yang hanya Islam duduk dan mempertahankan negara tadi dan menjaga negara tadi daripada masuknya musuh, negara tadi dikira Darul Islam. Al-Imam Ramli rahimahullahu taala juga menyebutkan tentang Darul Islam, mengatakan wahiya ma fi qabdatina wa in sakanaha ahlu zimmatin aw ahdin. Yakni negara yang berada di bawah genggaman umat Islam walaupun ahlu zimmah dan ahlul ahd mendominasi negara tersebut. Maksudnya walaupun umumnya orang yang memerintah waktu itu adalah negara ahlu zimmah, walaupun dia bukan muslim. Tetapi ketika negara muslim itu dibuka oleh orang muslim, maka dia dikira sebagai Darul Islam. Di kalangan pandangan Al-Imam Al-Ramli radhiyallahu anhu. Jadi pada sudut tu ibu-ibu ayah semua, hadirin semua, macam mana pandangan kita terhadap negara Malaysia? Takkan kita nak kata bukan negara Islam, habis itu kita nak bagi kat orang bukan Islam? Macam tu. Sebenarnya pemahaman kita terhadap masalah tadi akan membawa impak yang sebaliknya. Iaitu kita akan memandang bahawa negara ni masih lagi sebagai bukan miliknya kita. Padahal sebenarnya kita telah melakukan kesilapfahaman terhadap perkara tersebut. Dan dia ada beza. Sebab tu saya sebutkan tadi, dia ada beza di antara Darul Islam dengan Daulah Islamiyah. Karena Darul Islam ni menumpu kepada masalah wilayah. Manakala negara Islam atau Daulah Islamiyah pula, ia adalah berkait dengan badan hukum. Ada kedaulatan, ada aset. Dan kekayaannya tadi memiliki, dia ada karakter yang berbeza sikit dengan Darul Islam. Dan yang menariknya, negara kita ini, saya bila perhati balik dengan ta'rif Daulah Islamiyah dengan Darul Islam, kita ada ziyadah makna. Kita tak sama macam masyarakat Indonesia. Indonesia walaupun mereka memiliki kependudukan muslim yang majoriti, tetapi untuk memiliki penguasaan Islam bagi negara tersebut tak ada seperti kita. Mereka tak ada badan agama. Mereka tak ada jabatan agama. Sebab tu orang di Indonesia kalau kata masuk ke, maaflah kalau orang Indonesia dengar ni, ada juga yang duduk di Indonesia duduk dengar juga kuliah-kuliah saya ni daripada belahan ni. Dan kalau kata ikut pandangan yang saya pernah tanya kepada mereka sendiri, kalau kata masuk, contohnya lelaki perempuan masuk ke dalam hotel tak berkahwin, tak ada badan yang boleh untuk menghalang lelaki wanita tersebut untuk melakukan maksiat dalam hotel tadi. Beza dengan negara kita. Negara kita ada badan berwajib, jabatan agama, pihak penguasa yang boleh untuk pergi serbu tempat tersebut dan menghalang daripada berlaku perkara tadi. Ikut laporan daripada orang lah. Jadi maknanya dia fi ziyadah. Negara kita ada tambahan yang tidak ada pada negara Indonesia dan negara-negara Islam yang, sebahagian negara Islam yang lain, atau dalam Darul Islam yang lain, dengan bahasa yang lebih halus. Sebab nak dibezakan Darul Islam dengan Daulah Islamiyah. Hanya sekadar kerana kita tidak melaksanakan hukum hakam Islam, adakah maksudnya hukum hakam yang kita maksudkan tadi dengan hudud, itu adakah dikira sebagai majmu' atau jami' ahkamil Islam?
Adakah itu dikira? Tak. Karena itu bukan keseluruhannya. Bukan keseluruhan dalam fiqh dibincang berkenaan dengan jinayat. Itu hanya seperempat sahaja perbahasan. Dan hudud pula adalah sekelumit daripada perbahasan jinayah. Bukan semua. Faham? Padahal perbahasan berkenaan dengan hukum hakam yang diterapkan itu lebih banyak. Jadi bukan kita kata, ada orang pandang sinis, dia kata, oh kita, negara kita buat hukum hakam, nikah kahwin je ikut Islam. Nah, dia terlupa dengan perundangan, dengan perbankan dan seumpama dengannya yang ke arah tersebut. Maka sebab tu kefahaman berkenaan dengan masalah ni bukan melihat kepada pandangan politik dan seumpama dengannya, melihat kepada pandangan ilmuwan, para alim ulama, untuk kita faham dan faham dengan baik bahawa kita berada dalam negara yang patutnya kita pertahankan. Bukan ditidakkan dan kemudian dipandang picis perkara-perkara yang kita sebutkan ini. Yang yang saya ingin tarik perhatian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Faham? Itu antaranya. Sebab tu ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ringkaskan perbahasan saya ini dan saya tutup. Ya, seperti mana kita telah pahami apa yang telah kita sebutkan tadi berkenaan dengan masalah berkaitan dengan bagaimana nak kita terapkan. Kalaulah maksudnya seorang pemimpin memahami bagaimana mengaplikasikan 3 komponen yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-iman, Islam dan ihsan tadi dalam diri mereka untuk diterapkan kepada rakyat dan diberi kebaikan kepada rakyat dalam negara mereka, bermakna mereka telah beramal dengan fiqhul awtan dengan baik. Ini fiqh kenegaraan dengan baik. Karena fiqh kenegaraan hakikatnya adalah untuk maslahah. Nah, untuk maslahah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika fiqh kenegaraan ini tidak digunakan untuk kemaslahatan kepada rakyat dan juga masyarakat, maka ia tidak mengambil maksud siasah itu sendiri seperti mana yang dipahami oleh para ulama. Begitu juga rakyat, ketika mana mereka tidak melaksanakan konsep al-iman, Islam dan ihsan untuk mereka terapkan kepada negara mereka, maka dia akan menimbulkan porak-poranda kepada negara. Dan mereka akan memandang negara sebagai qita'atul ard alladhi la qimata lahu atau qimata laha, yang tidak ada qimah, tidak ada kedudukannya dalam agama. Maka ketika tersebut mereka akan boleh melakukan apa sahaja, dan sehingga sebab tu ada sebahagian pemimpin yang boleh menjual negara dan seumpama dengannya adalah kerana mereka tidak mempunyai akhlak tersebut. Karena mereka tidak memandang negara ini adalah sebagai suatu anugerah adapun satu amanah yang telah Allah Ta'ala berikan, dan mereka tidak memandang muwatin, rakyat yang berada dalam negara tadi adalah sebagai amanah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Faham? Sebab tu kalau kata mereka walaupun hakikatnya ketatanegaraan ni adalah dengan ijtihad. Kerana ia termasuk dalam fiqh ijtihad. Kan tu saya terlupa nak sebutkan tadi bahawa fiqh ni ada 2 pembahagian, ada fiqh yang berbentuk orang panggil qat'iyah dan ada yang berbentuk ijtihadiyah. Qat'iyah ni maknanya kalau bahasa orang Indonesia dia sebut harga mati, dia panggil. Harga mati tak boleh nak bincang lah. Dia panggil harga mati. Dia ada qat'iyah sama ada qat'iyatul subut atau qat'iyatul dilalah. Kedua-dua qat'iyah tersebut tidak boleh berbincangan lagi dalam masalah tersebut. Manakala perbincangan berkenaan dengan fiqh kenegaraan, tata kelola negara dan itu bahasa PM dan juga seluruh yang disusun dalam negara, hakikatnya kebanyakannya adalah berdasarkan kepada maslahah kepada rakyat, dan ketika mana dilihat maslahah tersebut dan boleh mendapatkan kebaikan kepada rakyat, maka ianya termasuk masih lagi dalam ijtihadiyah. Maka perkara ijtihadiyah tidak boleh untuk kita perbahaskannya seperti masalah qat'iyah. Faham? Jadi kalau letak folder tu dengan baik, maka rakyat tidak akan cepat menyalahkan dan pemimpin tidak akan menjadikan rakyat sebagai modal utama mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Jadi ketika kedua-dua pihak tadi memahami fiqh muwatin ini dengan baik, mengambil akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjadi pemimpin kepada rakyat, melihat apa yang ditunjukkan oleh khulafa ar-rasyidin dan menunjukkan tunjuk tauladan kepada rakyatnya dan seumpama dengannya, maka insya-Allah fiqh muwatin ini ataupun fiqh muwatanah ataupun
fik watan ini akan dapat difahami dengan baik oleh rakyat. Maka ini tidak akan boleh dilakukan oleh satu pihak sahaja. Jadi perbincangan fik muwatin ini bukan hanya untuk rakyat saja. Pemimpin pun kena dengar juga sebenarnya. Mereka pun kena dengar juga. Ini kita aja duk main dengar. Hak duk dengar kita kena jadi rakyat yang baik jadi ini. Mereka bukan rakyat dalam negara tadi. Mereka pun rakyat juga. Mereka pun kena dengar juga. Sama. Sebagai pemimpin, seperti mana dituntut kepada rakyat untuk menghormati anzilin nas manazilahum. Dan ini dituntut dalam syarak. Kita disuruh untuk meletakkan seorang pada kedudukannya. Sama juga, mereka juga perlu untuk berkasih dan mengasihi rakyat mereka, karena ini adalah amanah yang telah Allah Ta'ala turunkan dan berikan kepada mereka untuk mereka lakukan perjalanan amanah tersebut, insyaAllah. Jadi saya setakat itu dulu. Ada beberapa perkara lagi yang saya nak sebutkan tapi saya tak sempat sebutkan. Moga-moga dapat nampaklah sedikit sebanyak apa yang saya ingin sebutkan dan yang bawa dalam perbahasan tadi. Segala yang kurang tu daripada saya, yang lebihnya daripada Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sandarkan kepada saya kelemahan tersebut untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan dan kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan saya mohon ampun kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara, dan moga perbahasan ini difahami dengan baik dan dicerna dengan baik oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.